Seterusnya majlis diteruskan dengan menjemput pembentang yang ke-10 dan yang terakhir, yang berbahagia Datuk Dr. Fathul Bari bin Mat Jahya dengan tajuk Barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ini. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jazakumullahu khairan pengacara majlis, para masyayikh, para asatidzah, pengajar program, kepimpinan UIPS, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Pertama sekali mohon kemaafan kerana berada di luar daripada kawasan di kampung, jadi tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian semua. Namun dapat juga bertemu melalui online Zoom meeting dengan pakaian Ana yang agak sederhana berbanding dengan rakan-rakan di hadapan Ana sekalian. Cuma kita direct pada tajuk kita, memandangkan masa kita sudah agak kelewatan, berkenaan dengan tabarruk ataupun barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita berbicara tentang soal barangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali tentunya kita berbicara soal tabarruk sekarang, mengambil barakah. Bukan soal barang tu mai kedua. Pertama sekali berkenaan dengan barakah. Soal barakah ni, sebelum nak pergi kepada barakah ni, prinsip dalam kita interaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dengan amalan kita ini, perkara pokok kita nak supaya amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tentunya syarat-syarat amalan diterima kita pun dah tahu. Ikhlas dengan al-mutaba'ah. Ikhlas dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak tergolong di kalangan golongan yang disebut di dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nakkah kami ceritakan kepada kalian golongan-golongan yang al-akhsarin, yang rugi amalan mereka. Amal ni maknanya benda-benda yang mereka rasakan baik mereka buat. Okey, amal. Jadi kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana mereka itu telah terseleweng dalam jalan kehidupan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana hal tersebut menjadikan mereka yahsabun, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah buat yang terbaik. So ini kebiasaan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang kita namakan ia sebagai bid'ah contohnya. Mereka menyangka apa yang mereka buat dan mereka laksanakan itu merupakan perkara yang baik. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia diberikan tafsiran pada ayat ini. Walaupun sebahagian ulama-ulama yang lain memberikan tafsiran ayat ini untuk orang Yahudi dengan Nasrani, apabila mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala amal mereka seperti haba manthura, seperti debu yang berterbangan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini merujuk kepada golongan Khawarij, yakni golongan Khawarij yang terkenal dengan bid'ah akidah mereka. Mereka menyangka pendirian mereka itu takfiri, pengkafiran, kafirkan orang itu yang terbaik, tapi sedangkan itu merupakan perkara yang tercela di dalam agama. Okey, so itu kita faham. Saya rasa saya tak perlu ulas secara panjang lebar soal syarat-syarat penerimaan amalan ini kerana kita sudah maklum dan jelas tentang hal tersebut. Okey, itu yang pertama. Maknanya ikhlas dengan mutaba'ah, kita nak kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita pergi kepada perkara yang kedua tentang topik kita nak bahaskan ini, iaitu berkenaan dengan tabarruk. Apa maksud tabarruk ini? Tabarruk ini kalau ikut dalam bahasa Arab, dia daripada aslun wahid, kata Ibn Faris, dia kata terdiri daripada perkataan baraka. Baraka ni 3 huruf ini yang merujuk kepada as-sabat. As-sabat, dan kata sebagian ulama bahasa yang lain al-kathrah. Maknanya konsistensi, kestabilan dan juga banyak. Kerana disebut sebagian ulama bahasa, disebut, dia kata al-barakah ini diambil daripada perkataan al-birkah. Al-birkah bukan birkah.
Birkah ni yang merujuk kepada majma'al ma', tempat terimpunnya ayak. Okay? Bila tempat terimpunnya ayak ni, dia akan jadi baik sekiranya ada dua perkara. Pertama, konsisten ayak tu keluar. Okay? Kedua, banyaknya ayak. Sebab kalau ada tempat himpun ayak tapi ayak tak ada dan tak konsisten keluar, maka tempat tu jadi tak berguna, tak ada berkat lah. Jadi bila kata barakah dari sudut maksud syaraknya, tentunya sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan yang konsisten dan juga banyak. Okay. Maka kita cakap sekarang ni soal mengambil barakah daripada athar An-Nabi SAW. Athar ni barang-barang ataupun peninggalan, bukan barang-barang, peninggalan Nabi SAW. Peninggalan Nabi SAW ini mula-mula sekali kita kena tahu semasa hayat Nabi dan selepas hayat Nabi SAW. Isu yang kita hadapi sekarang ni adalah apabila berlaku peristiwa-peristiwa kebelakangan ini, ada penganjuran-penganjuran di negeri-negeri tertentu lah, sebelah timur sana ada penganjuran barang-barangan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi isu ini dibangkitkan kembali walaupun sebenarnya telah berulang kali kita berikan penjelasan dan penerangan tentang barangan-barangan ataupun peninggalan Nabi SAW. Cuma secara asasnya perlu kita ketahui daripada hadis Amr bin Al-Harith dalam riwayat Imam Bukhari apabila beliau menyatakan bahawasanya ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan tarakaha sadaqah. Nabi SAW wafat ni, Nabi tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali bagal dia. Bagal dia yang berwarna putih dan kemudian senjata dia dan tanah yang telah semuanya dijadikan ianya sebagai status sedekah. Okey. Itu hadis pokok nah. Sedangkan di sana ada lagi hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW tinggalkan cincin contohnya. Yang mana cincin itu diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian kepada Umar Al-Khattab dan kemudian kepada Uthman bin Affan, dan Uthman bin Affan telah hilangkan cincin itu dan terjatuh dalam bi'r Aris. Nah, itu juga disebut di dalam hadis. Okey. Dan demikian juga rambut Nabi SAW yang mana rambut Nabi SAW ini pada peristiwa di Mina ketika Nabi SAW bercukur, Nabi berikan rambut Nabi dan agihkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat mengambil barakah dan tabaruk dengannya. Dan demikian juga sebagai contoh lagi baju Nabi SAW yang mana kata Asma bintu Abi Bakrin apabila Asma radhiyallahu anha mengambilnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, bila Aisyah wafat, Aisyah tinggalkan baju Nabi SAW kepada Asma, dan Asma berkata, kami jadikan baju itu, kami nahnu naghsiluha. Dia kata kami basuh baju tu. Kunna naghsiluha lil marda, untuk orang sakit, yustashfa biha, untuk mereka mengambil berkat daripada baju itu untuk berubat. Itu dilakukan dalam hadis Muslim, hadis yang sahih juga. Okey, itu barang-barang peninggalan Nabi SAW yang jelas ittifaq semua para ulama bahawasanya masyru', disyariatkan, memang kita dibenarkan, dianjurkan untuk mengambil barakah daripada barang-barang peninggalan Nabi SAW yang pasti seperti yang disebutkan tadi. Dan peninggalan Nabi ini kalau dibahaskan secara detail dalam buku-buku kitab-kitab yang besar, peninggalan Nabi ini dikaitkan dengan Nabi dia ada banyak. Ada dikaitkan dengan jasad Nabi SAW, ada dikaitkan dengan barangan Nabi SAW, ada dikaitkan dengan peninggalan dia panggil atharul marwiyah, riwayat yang Nabi ini, agama yang Nabi SAW tinggalkan, itu juga athar daripada Nabi SAW. Maka ianya tak tertumpu hanya kepada kita duk cakap sibuk baju, capal, apa dia lagi, rambut, janggut, misai, itu mesti kita bercakap. Masalahnya asar, kalau bahas asar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ni, yang marwiyah itu lebih besar. Maknanya yang diriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Kemudian yang berkaitan dengan jasad Nabi SAW, janggut ni semua tadi kita sentuh lah, dan sebagainya, rambut-rambut dan sebagainya. Dan kemudian asar barangan tinggalan Nabi SAW. Okey, so itu kita pasti bahawasanya ulama sepakat boleh ambil berkat daripada barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Cuma sebelum kita nak pergi kepada bahas topik ni, ringkasnya perlu kita ketahui dalam sejarah Islam
banyak asar-asar ini ataupun peninggalan barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hilang. Yang ni yang kita kena tahu. Sebagai contohnya, nak bagi kisah sebagai contohnya, yang hilang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada sahabat menyatakan bahawasanya hilangnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Nabi ambil satu cincin, Nabi pakai satu cincin daripada perak. Fakana fi yadihi, cincin itu duduk di jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana fi yadi Abi Bakr, kemudian cincin itu berada di jari Abi Bakar As-Siddiq, tangan Abi Bakar As-Siddiq. Thumma kana fi yadi Umar, kemudian cincin itu berpindah tangan menjadi milik Umar Al-Khattab. Thumma kana fi yadi Uthman, kemudian cincin itu berada di tangan Uthman bin Affan. Hatta waqa'a minhu fi bi'ri Aris. Sehingga cincin tersebut hilang di Bi'r Aris. Okey, satu telaga. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertulis di atasnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ingat bukan seperti yang disebar-sebar luaskan itu. Logo yang dipakai oleh ISIS yang hitam ada tulis Muhammad Rasulullah tu. Yang tu itu tak betul lah. Logo itu ataupun logo orang kata khatam Nabi itu tak betul. Itu telah dinyatakan secara jelas. Kita tak tahu bagaimana bentuk rupanya secara pasti dan secara tepat. Okey. Itu contoh hilang. Lagi contoh hilang barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dir', perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam, burdah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadib ini kayu yang Nabi potongan kayu. Potongan kayu Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan, mungkin tongkat kayu tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang juga. Okey, hal ini disebut dijelaskan oleh para ulama sirah, antaranya Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah juga menjelaskan hal yang sama. Hilang barangan Nabi ni. Okey, lagi bukti hilang barangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Az-Zahabi, iaitu Na'lur Rasul, capal Nabi. Yang ni capal ni depa jumpa mana pun saya tak tahu. Okey, tapi asasnya disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, yang mana kata Imam Az-Zahabi pada waktu itu capal ini pernah diwarisi oleh seorang tokoh ilmuwan iaitu Ibnu Abil Hadid. Okey, tetapi kata Ibnu Abil Hadid ini hilangnya capal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa fitnah Timur Lang. Timur Lang, fitnah satu kerajaan Timur Lang ini, fitnah peperangan zaman itu, capal itu hilang kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi itu capal. Dan banyak lagi bukti-bukti bahwasanya asar barangan-barangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Okey, so yang terakhir ni bab yang kita nak tahu ni, jadi adakah sekarang ini barangan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didakwakan sekarang ini merupakan benar-benar barangan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, dia ada dua situasi. Yang ni kita nak kena perjelaskan bagi betul. Sebab kalau kita bukan kata kita salah cakap, kita tak salah cakap. Tapi orang tak mau faham kita cakap. Kerana bila kita cakap benda ni, dia kata kita benci Nabi. Dan kita ajak orang supaya anti Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini tak betul. Apa yang saya nak cakap ni, tentu ada beberapa. Yang satu, yang kita persoalkan bukan berkat tak berkat barang Nabi. Itu kita tak persoalkan. Memang ada barakah. Itu khasais, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riq Nabi. Okey? Riq Nabi. Air liuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluh Nabi, araq. Peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil ini, sahabat ambil, letak perah dalam bekas. Letak dalam perah, dalam qawarir. Okey, untuk ambil barakah bagi dekat anak-anak mereka. So ini clear cut. Tapi yang kita nak cakap sekarang ni adalah soal, adakah barang-barangan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini merupakan benar ianya dari Nabi? Itu persoalannya. Okey, so anda rasa clear? Depa buat mainlah sanad. Tadi anda sempat dengar Dr. Al-Fadhil, Syekhuna Dr. Azwira sempat sebut pasal soal sanad, panjang lebar sanad dan sebagainya. Buat main pilih sanad berkilo pun. Okey. Dia yang penting, dia bukan soal sanad tu berkilo, sanad tu ada 3-4 rak buku. Bukan soal itu. Soalnya ketepatan sanad.
kesahihan dan keabsahan sanad itu, sanad yang telah didiagnoskan, disemak, otentik ataupun tidak, benar ataupun tidak, perawi-perawinya benar atau tidak, thiqah atau tidak, itu disemak daripada segenap penjuru berdasarkan buku-buku yang merekodkan tarjamah ataupun biodata perawi-perawi hadis. So clear, itu nak kena semak. Sebab itu para ulama dulu yang bercakap soal sanad, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri contohnya bila berkata, al-isnad silahul mu'min, laula al-isnad fa bi ayyi syai'in yuqatil. Okey, sanad itu adalah senjata orang beriman. Tanpa sanad, dengan apa nak pergi berperang? Okey, apa maksud dia? Silah. Sebenarnya sanad tu boleh digunakan jadi senjata. Sanad nak jadi senjata macam mana kalau kita pun tak tahu dia sahih ke tak? Ada senjata tak tahu nak guna, atau ada senjata tumpui, ataupun benda bukan senjata kita kata senjata. Hai, yang lagi problem. So itu dia sebenarnya cerita yang barangan mengarus. Bukan kita nak menafikan barakahnya barangan Rasul, athar daripada Nabi SAW, tetapi yang menjadi perbahasan serius kita pada hari ini kebenaran hal tersebut dari Nabi SAW. Sampai ada yang pandai-pandai pula nak buat, nak ambil DNA jubah Nabi, dia kata dikaji dah oleh orang mana dan sebagainya, bahawasanya pada jubah itu ada DNA Nabi SAW. DNA Nabi ni berapa? Kita pun jadi dengar jadi pening. Kita tak suruh cari DNA Nabi. Ini sebab tu saya nak nasihatkan untuk diri saya dan kita semua. Athar peninggalan Nabi yang paling berharga adalah ilmu, adalah Al-Quran, adalah As-Sunnah. Sebab itu kata Nabi SAW di dalam hadis apa? Dalam hadis yang panjang, al-ulama warathu anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm. Okey, Nabi tak wariskan tinggal apa-apa. Okey, maknanya Nabi memberikan isyarat benda-benda yang lain dia tinggal itu adalah benda sampingan. Dan yang paling penting yang dia tinggalkan adalah al-ilmu. Ilmu itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita perjuangkan, yang Negeri Perlis secara seriusnya mengambil pendekatan serius, UX, yang dipimpin oleh Syekhuna Profesor Datuk Dr. Ahmad Radhi. Okay? Fokus untuk memartabatkan dakwah sunnah di Negeri Perlis melalui Institut Pendidikan Tinggi kita di Perlis, dan di peringkat Negeri Perlis sendiri Tuanku Raja kita sendiri yang begitu fokus dan serius memberikan penekanan soal perkembangan dakwah sunnah di Perlis. Jadi ini yang kita nak. Asar ini, peninggalan Nabi SAW ini yang kita nak perjuangkan. Jadi nak rasa itu je simple je sebenarnya kita punya perbahasan kita. Bermula daripada kita bahas tadi topik pengertian umum tabarruk, okey, dan kemudian kesepakatan para ulama bahawasanya tabarruk dengan peninggalan Nabi SAW dibolehkan bagiannya sunnah. Okey, dan kemudian kita pergi kepada asar-asar peninggalan Nabi SAW ini yang mana telah hilang. Okey, telah dibuktikan melalui asas-asas kajian nas, dalil dan sebagainya. Okey, dan kemudian yang terakhir adalah bahawasanya barangan-barangan yang distandarkan kepada Nabi SAW pada hari ini, persoalan yang kita lontarkan adalah apakah ianya benar disandarkan kepada Nabi SAW. Jika kalian ada sanad, bawa mai sini, kita boleh diagnose, kita boleh kaji tentang perawi-perawi dalam sanad tersebut, apakah mereka benar-benar di kalangan perawi yang dikategorikan sebagai perawi yang thiqah, yang boleh diterima riwayat mereka. Jadi anda rasa cukuplah setakat itu tajuk yang diberikan kepada anda rumuskan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada soalan tak? Ada soalan daripada audiens? Dengar clear kan? Dengar clear? Dengar Datuk. Okey. Ada. Ada soalan. Ada soalan daripada seorang pelajar.
Sila. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dengar saya? Ya. Dengar. Soalan saya, kenapa dalam banyak-banyak peninggalan Nabi, capal juga yang menjadi tarikan orang zaman kini? Kenapa tak jubah dia ke, jubah Nabi ke, jubah ataupun macam serban ke? Kenapa capal yang kat kaki tu juga yang jadi tarikan? Apa faktor orang ramai tu tertarik dengan bentuk capal Nabi? Itu saja. Okey. Terima kasih atas soalan yang begitu menarik daripada adik kita. Capal Nabi ini ada satu buku yang disusun oleh Syekh Ahmad ibn Muhammad Al-Tilmisani Al-Maqarra Al-Maqarra Al-Tilmisani Al-Maqarra. Ini beliau meninggal lebih kurang dalam 400 tahun yang lepas, tahun 1000 lebih Hijrah. Dia ada tulis satu buku, susunan buku Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al, buku yang membahaskan secara serius soal capal Nabi, lukisan, bentuk, riwayat dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW memang ada sebut capal Nabi SAW, sifatnya ada tali tidak berbulu dan sebagainya, disebut di dalam hadis tentang hal tersebut. Namun seperti mana yang saya katakan tadi, untuk menisbahkan capal dan logo serta bentuk tersebut, yang daripada mana sumber kita tak pasti. Kitab tu saja yang terkenal dengan melukis simbol. Boleh download kitab tu dalam internet, ada dalam PDF, Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. Boleh tengok dia buat lukisan capal itu. Dan kalau tanya saya kenapa begitu popular, tak jubah, tak serban, tak janggut dan sebagainya, sebenarnya dia bergantung kepada kepakaran orang buat marketing. Produk bagus, produk Nabi SAW, capal, nak buat logo senang, cantik, mudah. Okay? Jadi cerita ni bukan baru sebenarnya, adik. Cerita ni dah semasa Ana ingat lagi Ana masih student di Universiti Islam Madinah tahun 2002, jemaah haji mai haji pakai selipar capal Nabi. Depa diberikan gift hadiah. Selipar capal Nabi itu mai lah pakai. Dia ada tajam dekat hujung kaki belakang tumit dia macam tajam sikit, lengkung dia macam tu, dia tajam tu. Jadi kesiankan jemaah haji duk sangkut buku lali. Sangkut lalah kali dia potong ujung tu, tajam belakang. Jadi bila potong tu anak kata kat depa, anak kata ni tak jadi capal Nabi dah lah ni. Ni jadi capal pak cik dah. Jadi maknanya anak abang bagi kita tak tahu benda ni secara asasnya yang dimunculkan dalam buku penulisan Al-Tilmisani tadi. Selain daripada itu, nas yang sahih yang sebut bentuk, rupa bentuk dan sebagainya itu tak tahu dari mana. Dia bergantung kepada kecekapan orang yang buat marketing. Dia pandai buat marketing, dia buat bentuk logo cantik itu, tampal sini, letak kat kepala, jadi cantik, jadi elok. Tak mustahil saat ini kalau orang boleh buat jubah Nabi, nak buat logo, payah sikit jubah ni. Kalau mungkin misai ke janggut kan nak buat logo mungkin senang sikit kot. Jadi dia terpulang kepada orang tersebut. Namun itu Nana gurau sajalah. Tapi secara asasnya apa yang Nana cakap kat sini, capal ke apa ke, ia peninggalan yang semua tu kita tak pasti kebenaran. Itu clear. Okay? Adakah logik kita nak mengambil barakah dengan hanya bentuk? Biar betul. So ini hal-hal yang seperti ini kita kena hati-hati. Bayangkan kalau Umar Al-Khattab dulu, pokok yang Nabi SAW bersandar di pokok tersebut, yang tentunya sebab dia ada juga asar yang anda tak sebut tadi, asarul al-makaniyah, asar peninggalan Nabi yang berkaitan dengan tempat. Okay, contoh tempat solat Nabi, tempat rumah Nabi SAW contohnya. Okay. Dan juga Umar, apa tindakan Umar dengan asar al-makaniyah, tempat Nabi berteduh, pokok yang Nabi berteduh, dia pergi tebang. Kita pun boleh buat juga pokok Bai'ah Ridwan contohnya, kita pergi buat satu pokok bentuk logo, bubuh kat dahi. Ni logo pokok Nabi.
Lepas tu kita pergi buat pula logo rumah Nabi, maulid Nabi yang dekat Masjidil Haram dulu. Yang telah yang kini telah anda tak pasti dirobohkan atau dijadikan apa kan, anda tak pasti sekarang. Okey. Macam-macam boleh buat. Dia bergantung pada kreativiti. Sebab tu kita jangan berikan syaitan memperindahkan perkara-perkara yang sebenarnya tak perlu diindahkan oleh manusia. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah al-athar al-marwiyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asar peninggalan yang memang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Agama, ilmu, Al-Quran, As-Sunnah. Itu yang kita kena berikan tumpuan dan fokus. Jadi capal hanyalah brand. Sampai nak kena keluar brand The Capal. Okay? Jadi itu padahal itu semua adalah strategi marketing. Bukan soal minat tak minat. Siapa pandai buat marketing, siapa pandai buat marketing, maka dialah hebat. Macam orang duk buat letak kain atas bau ni, orang duk main ni buat kain tu sambil bersanad pun ada. Okay? Kemudian ada orang buat buat brand keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, main dengan muka jernih. Tapi betul lah, memang comel lah, tak ada masalah keindahan yang Allah berikan kepada dia. Tapi dia how dia brand benda tu. Produk, ada produk Abu Bakar As-Siddiq, produk yang bagus, sahabat Nabi yang bagus. Macam mana nak buat packaging, brand, dan nak jual balik ke market. This is how perkara ni berlaku. Macam tu juga ada kuda, ada pula kuda keturunan kuda Nabi SAW. Dia tahu kok mana DNA kuda tu, cari kok mana. Kita pun tak tahu kuda tu, kuda keturunan kuda Nabi tu. Tak cari lagi aneh-aneh, keturunan aneh-aneh makan kelamu kambur dulu zaman Arab Quraisy itu. Tu tak cari lagi semut zaman Nabi. Tu tak cari lagi kambing-kambing hidup keturunan hak Nabi sembelih. Ketika mana Nabi sembelih untuk Hasan dan Husain, sembelih kambing keturunan kambing itu. Cuma cari tak. So kita jangan buka benda ni. Sebab tu agama ni kita memadai dengan apa yang telah ada yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita nak create tambah, sebenarnya ia bergantung pada kreativiti manusia. Saya boleh create sendiri. Balik-balik fikir saya apa aku nak buat produk tentang Nabi. Senang. Saya orang tu balik fikir. Sebab tu dia tak boleh ikut suka hati kita. Tak boleh bergantung pada hawa nafsu. Dia kena berbalik kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu alaikum. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Datuk Dr. Fathul Bari Mat Jahaya di atas pembentangan tadi. Ya. Ada lagi soalan? Satu je. Silakan. Ada lagi masa? Dah lewat Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman daripada Ijazah Bahasa Quran Sunnah, Fakulti Quran Sunnah. Soalan saya, apakah pandangan doktor, Datuk-Doktor tentang isu syapal ni yang menjadi, kalau kita tengok pandangan tulisan Mufti Wilayah, kami dah bincang di kelas, Mufti Wilayah dia bincang panjang lebar dan tidak direct menjawab dengan yang baik, dengan baik, dan kita lihat tidak menjadi perhatian apabila ada penganjuran baru-baru ni di Kelantan, peninggalan Nabi Muhammad SAW. Tidak, Menteri Agama tidak, kita tak nampak pandangan beliau. Jadi persoalan saya, apakah pandangan Datuk Doktor tentang ahli-ahli yang sepatutnya memberitahu keadilan, tapi seolah-olah membackup ataupun isu tersebut, polemik capal tersebut. Okey, baik. Jazakumullah khairan atas soalan tu. Okey, ana tentu kita menghormati status Mufti Wilayah, seorang ilmuwan dan seorang agamawan. Cuma ana memberikan pendapat tentunya tanpa melihat soal kedudukan dan sebagainya. Sebab kita berbicara soal akademik, dan secara akademik dan
hal-hal berkaitan dengan agama ni dia beyond kedudukan dan status. Kita menghormati beliau sebagai tokoh ibu dan sebagainya. Cuma anda kekal dengan apa yang telah anda sebutkan tadi. Okay. Isu ini isu serius. Cumanya oleh kerana timbul sensitiviti kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Yang nak jaga perasaan orang ni, nak jaga perasaan orang ni, nak hormat orang ni, nak jaga orang ni. Jadi mungkin kadang-kadang menteri sendiri tentunya nak mengambil langkah dalam situasi keadaan suasana politik yang umum mengetahui bagaimana hari ini pun diluluskan bajet dengan situasi yang begitu menakutkan, ya, 108 dengan 111, ya. Jadi keadaan-keadaan seperti ini tentunya memberikan kesan kepada tindakan dan pandangan supaya tak timbul huru-hara dan tekanan lagi. Itu pandangan anda lah. Cumanya tak apalah, itu mungkin mereka ada maslahah dan mereka ada penjelasan-penjelasan mereka atas pendirian yang mereka berikan. Cuma nak katakan isu ini sepatutnya ditangani secara serius supaya dia tak merebak, supaya dia tak membuka ruang lagi kepada persaingan dalam memasarkan produk-produk yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Kita kena hentikan. Sebab tu anak kata tadi, kita buka idea. Dulu pernah ada sekali idea orang ambil ayak daripada Telaga Uthman balik Malaysia. Abang kata lagi bagus daripada ayak Zamzam. Bukan tak ada, ada. Okay. So jadi hal-hal yang macam ni, bawa balik pasir, bawa balik tanah, bawa balik itu, bawa balik ini, dan pelbagai lagi, masing-masing bergantung kepada strategi pemasaran. Sebagai contoh dulu ni, pernah satu kali satu syarikat travel agency, anda pernah buat teguran lah hal-hal ini. Syarikat travel agency di negara-negara tertentu, negara-negara jiran kita tertentu, dia buat promosi ayat Zamzam yang telah dikhatamkan Al-Quran sebanyak tak silap 5 ataupun 7,000 kali dikhatamkan Al-Quran oleh pelajar-pelajar daripada negeri yang belajar di Yaman, di Darul Mustafa Hadramaut. Tak apalah pelajar mana dan sebagainya. Jadi dia menawarkan, dia bagi free. Nak main ni khatam 30,000, khatam 7,000, 10,000, 5,000, 7,000 kali. Itu kadar yang anda ingat kalau tak salah. Kalau salah minta diperbetulkan balik, tapi memang itu yang diumumkan, yang dia sendiri umumkan, owner syarikat tersebut. Jadi ramai lah orang nak pergi ambil ayam tu dekat tempat dia, pergi ambil tempat tepi lah umrah sekali kan dia. So ini marketing. So sebab tu kita tak boleh pada menteri ke, mufti ke mana-mana negeri dan sebagainya perlu melihat isu ini secara serius. Betul ia menyentuh sensitiviti golongan tertentu, tetapi harus diberikan nasihat agar isu ini tak berlarutan. Perkara yang sepatutnya dipasarkan, dibrandkan Nabi SAW, agama yang Nabi sampaikan, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu macam di sini Nabi kesempatan lah macam buku yang diterbitkan oleh Dr. Kamili tentang Muhammad SAW. Itu buku yang bagus, memberikan info orang tentang Nabi SAW, akhlak Nabi, sikap Nabi, komunikasi Nabi SAW. Itu yang kita nak ambil, yang nak kita jadikan petunjuk dan hidayah. Tapi kalau kita dah hilang, kita biar masyarakat dan manusia, perkara yang tak baik pun akan jadi baik. Perkara yang benda tersebut tak ada dalam nas pun akan dicari hujah untuk mendukung pendirian dan pengamalan mereka. Jadi tak boleh dibiarkan hal seperti ini. Jika tidak, banyak lagi produk-produk baru yang akan keluar, disandarkan kepada agama, digunakan agama untuk mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi ana tetap tegas dalam soal ini, pandangan ana menasihati diri ana sendiri dan kita semua supaya dalam soal ini bukan kita suruh anti orang buat bergaduh orang, tak. Tapi kita kena memberikan pemakluman, memberikan teguran tentang soal capal ini, walaupun ianya sensitif, tapi ia tak boleh kena hentikan pemasaran hal-hal yang seperti ini kerana boleh menimbulkan fitnah kepada Nabi SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, siap sedia tempat dia dalam neraka. Satu je nak tanya, capal tu betul ke capal Nabi? 100% hang boleh bagi tahu. Hang bagi sanad mai. Saya minta sanad. Kita akan tubuh satu lajnah khas. Tak ada masalah, kita ada di kalangan ahli-ahli hadis di Perlis ni, kita boleh turun jawatan kuasa khas, kita kaji sanad capal tersebut. Tak ada masalah. Minta kumpulan dia capal ke, siapa capal ke dan sebagainya, berikan kepada kami sanad,
kami akan buat kajian siapa perawi-perawi di dalam hadis tersebut dan kita kena berlapang dada hasil keputusan tersebut. Kalau sekiranya betul sanad itu daripada Nabi sampai kepada Nabi SAW ataupun sampai kepada sahabat, sahih ianya capal Nabi SAW, ana orang pertama tempel kat dia. Tak ada masalah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khairan sekali lagi kepada Datuk Dr. Fathul Bari Mat Jahya di atas pembentangan tadi. Dengan berakhirnya sesi pembentangan sebentar tadi, maka berakhirlah Seminar Sunnah 2020 anjuran bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan juga Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS. Saya bagi pihak KUIPS ingin memohon maaf sekiranya terdapat kelemahan di pihak kami. Kita sudahi seminar kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.